ke surat yang ke-105. 105, iaitu tajuknya perkara-perkara yang ditegah ketika membaca Al-Quran. Perkara yang ditegah ketika membaca Al-Quran. Ini kita tengok daripada apa yang dibawakan oleh pengarang kitab kita lah. Kita tak ambil yang luar. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala alihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Tuhan kamu dengan ingatan yang sebaik-baiknya, ataupun sebutlah nama Allah dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul Azim. Al-Ahzab ayat 41. Yang dihormati, dikasihi dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati, yang diraikan seluruh kehadiran para jemaah pada pagi ini. Alhamdulillah, kita merafa' syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang setinggi-tingginya, kesyukuran yang selayak-layaknya pada Allah Subhanahu wa taala di atas apa sahaja kelebihan nikmat yang Allah anugerahkan buat kita, yang memungkinkan kita untuk terus istiqamah dengan majlis seumpama ini, walaupun mungkin dalam situasi yang tertentu ada ujian yang mendatang, ujian masa, ujian fizikal, ujian kerja dan seumpamanya, bahkan mungkin ujian kesihatan. Tapi di saat bila mana kita mampu untuk mengekalkan kehadiran dan boleh beristiqamah untuk sampai ke tempat seumpama ini sesuatu yang besar, sesuatu yang amat berharga. Karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa meletakkan tingginya kedudukan orang-orang yang berada di majlis ilmu yang seumpama ini. Sehingga Nabi bersabda kepada kita satu hadis yang sentiasa kita kena baca sebenarnya. Satu peringatan yang boleh motivasikan kita dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum birriyadil jannati farta'u." Bila kamu melintasi taman syurga,
maka duduklah di dalamnya, masuklah ke dalamnya. Melintas ini bukan setakat kita nampak majlis, ketahui, kita tahu ada program, ada kuliah duha di lokasi tertentu, walaupun berjarak dengan rumah kita mungkin belasan kilometer, makan masa untuk sampai, dan kita tahu ada program di sana, ada duha di sini, dan kita nampak itulah rezeki kita, kita hadir. Dan kata Nabi, bila kamu datang, apa kata Nabi SAW, kamu akan dapat banyak kelebihannya. Dan sahabat tanya Nabi, apakah taman syurga? Sebab Nabi sebut taman syurga lah tu, kata Nabi. Nabi sebut itulah taman syurga. Dan setiap majlis ilmu kita hadir, taman syurga. Setiap program ilmu kita sampai, taman syurga. Setiap kuliah duha yang kita duduk dalamnya, taman syurga. Dan sahabat tanya Nabi SAW, Mariyadul Jannati, apa taman syurga Rasulullah? Jawab Nabi SAW, Hilaqul ilmi, iaitulah majlis ilmu, majlis yang bercakap tentang soal iman dan agama. Itulah kata Nabi, taman syurga. Jadi ini satu di antara hadis yang boleh motivasikan kita. Saya sebut sentiasa, bila mana kita dah mampu beristiqamah dengan ilmu, ia satu tanda aras yang paling besar bahawa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, istiqamah dengan ilmu adalah satu tanda aras yang kita ada iman dalam hati kita. Jadi kita harap itulah di antara apa yang mampu kita lakukan dalam hidup ini, supaya kita dapat istiqamah dengan program ilmu walau di mana kita berada. Dan saya kira peringatan sebegini bukanlah peringatan yang kecil makna kepada saya, bahkan kita semua, kerana kita ini tuan-tuan dalam apapun kesibukan kita, sibuklah dengan ilmu, sibuklah dengan program agama. Itu antara dari kehidupan mukmin sebenarnya. Sibuk urusan apa sekalipun, sekeluarga, urusan harta, urusan dunia, urusan makan minum, urusan macam-macam. Yang utama, sibukkan diri dengan program ilmu. Kerana bila kita sibuk dengan urusan ilmu agama, dia merupakan nadi kekuatan kepada kita dan perjalanan hidup kita. Ada orang kadang-kadang bila Allah uji dengan sesuatu yang menyusahkan dirinya, dalam suasana menyukarkan kehidupan sehariannya dengan macam-macam ujian, tetapi bila kita ada ilmu, lain kita punya corak hidup kita. Ada dokongan daripada ilmu, lain kita boleh membawa sebuah kehidupan yang lebih daripada apa yang kita dambakan, sebab ilmu memimpin kita. Tapi kalau kita dah ilmu tidak ada, jahil pula, ada ujian mendatang, habis kita dah hilang segala-gala kekuatan, putus asa pun datang, masalah pun makin menimbun-nimbun, tak ada jawapan penyelesaian. Dah jahil, ilmu tak ada, iman pun tak cukup di dada, mari pula musibah yang macam-macam. Jadi jalan keluar tak ada lah. Makin sempit dada, makin sempit diri, akhirnya masalah makin menimbun. Akhir jalan pulang tak jumpa, makin parah. Tapi orang berilmu, walaupun ada ujian mendatang, ilmu boleh memandu dan memimpin hidupnya. Dia ada jalan pulang, insyaAllah. Ada kekuatan, orang kata ada kekuatan dalaman. Hati ada cahayanya, walaupun dalam kesempitan. Jiwa ada cahayanya, walaupun dalam kerumitan. Ada. Sebab ilmu tadi, dia tidak akan menyusahkan kita, tapi ilmu adalah merupakan pemandu, pemimpin dan menjadi nadi kepada kehidupan. Ini saya sebut sentiasa ni benda macam ni. Bukanlah saja nak ulang, tapi kena ulang. Sebab itulah kita dalam hidup ini kita nak sangat supaya terpimpin hidup kita dengan ilmu dan program-program seumpama ini. Jauh pun kita datang, dekat petang lagi. Konsistenlah. Jangan bimbang, semua ini merupakan nadi kekuatan kita dunia dan juga di alam mahsyar nanti. Semuanya menjadi sebab kita untuk beroleh kejayaan dan keselamatan yang abadi sejati. Itu di antara sesuatu yang saya fikir perlu disebutkan sentiasa untuk mengukuhkan lagi kita punya kekuatan motivasi yang kita dah ada pun sebenarnya, ya, tapi kita nak kukuhkan lagi. Ibaratnya kalau makanan kita nak masukkan lagi ramuan-ramuan yang lebih menyedapkan, yang lebih jadikan lebih sedap, ya, lebih kita rasai nikmatnya daripada
Kalau tak dimasukkan dalam ramuan tertentu mungkin sedap juga, tapi tak sesedap yang kita nak makan. Macam itulah kehidupan kita ini. Baik. Alhamdulillah, di pagi ini kita nak sambung kembali perbincangan berkitab kita, iaitulah kitab Adab Pembaca Al-Quran karya Al-Imam Nawawi. Dan tajuk-tajuk yang kita masuk nanti saya rasa tajuk agak akademik lah sikit. Tajuk agak akademik sikit, tajuk yang agak serius, dan kita akan cubalah berikan sedikit perbincangan yang tidaklah terlalu serius, menekan, tapi perbincangan yang sampai dan santai insya-Allah. Yang santai tapi sampai insya-Allah. Baik. Dalam kelas kita pada 2 minggu yang lepas, iaitu pada tanggal 6 Julai yang lepas, kita telah masuk kepada tajuk yang berkaitan dengan keadaan yang makruh ketika kita baca Al-Quran. Adalah 3-4 keadaan kita dah sebut. Saya nak sambung terus pada pagi ini dalam muka surat yang ke-105, 105, iaitu tajuknya perkara-perkara yang ditegah ketika membaca Al-Quran. Perkara yang ditegah ketika membaca Al-Quran. Ini kita tengok daripada apa yang dibawakan oleh pengarang kitab kita lah. Kita tak ambil yang luar. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang hal tersebut. Kita ambil yang luar lah. Baik. Kata beliau dalam kitab ini, perkara-perkara tegah ketika baca Al-Quranul Karim. Antara bid'ah yang ditegah dalam baca Al-Quran ialah apa yang dilakukan oleh mereka yang jahil serta menjadi imam pada orang ramai dalam solat tarawih dengan baca surah Al-An'am dalam rakaat terakhir pada malam ke-7 dengan meyakini bahawa perkara itu adalah sunat. Mereka turut menghimpunkan beberapa perkara yang tegah, antaranya keyakinan mereka bahawa ia adalah sunat, menimbulkan keraguan tentang hal tersebut kepada masyarakat awam, memanjangkan rakaat kedua berbanding rakaat pertama, sedangkan yang sunat memanjangkan pertama berbanding rakaat yang kedua, memanjangkan solat makmum membaca surah dengan cepat. Antara bid'ah yang serupa dengan tadi ialah ada orang yang jahil di kalangan mereka membaca surah yang mengandungi ayat sajadah selain surah sajadah dalam salat subuh pada hari Jumaat bertujuan untuk sujud sajadah. Padahal yang sunat ialah membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Jadi isu kita sekarang bagaimana yang disebutkan Imam Nawawi ialah beberapa situasi yang berlaku pada masa beliau lah. Jadi saya rasa dalam hal ini tak kedengaran pula apa yang sebut ini berlaku pada zaman kita, tapi mungkin berlaku. Baik, ceritanya macam mana? Kata pengarang kitab kita, ini agak akademik sikit lah ya. Antaranya ialah ada satu amalan tertentu di kalangan para orang Islam kita lah, termasuklah imam tarawih, yang mereka itu menyatakan bahawa disunatkan membaca surah Al-An'am. Surah Al-An'am ya, dalam rakaat terakhir pada malam ke-7 Ramadan. Malam 7 Ramadan disunatkan membaca surah Al-An'am pada rakaat yang terakhir. Jadi hal ini saya kira saya duk tengok, saya semak, saya duk perhati dalam masyarakat kita, tak berlaku macam ni. Mana-mana lokasi sembahyang tarawih kita tak timbul masalah wajib baca surah sekian-sekian. Tak ada. Mesti baca surah sekian pada malam ke-7 dan wajib baca surah sekian pada malam ke-8 dan sebagainya, tak ada. Tak tahulah kalau berlaku satu ketika yang lalu, tapi di zaman mutakhir tak berlaku. Mungkin pada masa ini berlaku ketika itu pada zaman Imam Nawawi, situasi yang sedang disebutkan ini. Sehingga menjadi suatu amalan yang seolah wajib dibaca surah Al-An'am pada malam ke-7. Jadi kata Imam Nawawi ini satu yang tidak betul. Dan beliau cuba betulkan balik, ini bukan amalan yang betul dalam konteks amalan beragama. Ia bid'ah yang tak dibuat oleh para ulama, bahkan Nabi pun tak melakukannya. Jadi kita boleh terimalah bahawa apa yang berlaku itu satu yang tidak benar dan ia pernah berlaku mungkin satu masa, tetapi pada zaman kita ini saya rasa tak timbul isu wajib baca surah Al-An'am pada malam yang ke-7. Mana-mana surau, mana-mana masjid malam-malam Ramadan sangat terbuka ya. Ada yang baca malam ke-7 juzuk yang ke-11, ada yang baca malam ke-8 juzuk yang ke-3 baru,
Ada yang pada malam ke-20 tu baca pertama lagi, sebab dia baca sikit-sikit. Jadi amalan terbuka, sebab kita kena faham dalam konteks amalan Ramadan, khasnya daripada bacaan, dia tak wajib mesti kita habiskan satu juz satu malam. Tak ada nas. Termasuklah cerita sekarang mesti kena baca Al-An'am, surah An'am pada malam 7 pada terakhir. Tak timbul. Jadi ini semua amalan yang tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan terbuka. Dan kita lebih terasa itu lebih sesuai. Jadi pada masa ini saya rasa kita dalam keadaan lebih baiklah kalaulah satu masa dahulu berlaku apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini, tapi tak berlaku pada zaman kita sekarang ini. Jadi saya kira ia bukan isu untuk kita bincangkan detail tentang apa yang telah disebutkan sini. Termasuklah juga disebutkan di sini tegah, antara yang ditegah juga ialah, yang dilarang juga ialah bahawa memanjangkan rakaat kedua berbanding rakaat yang pertama. Dia dalam solat ni tuan-tuan, yang sunatnya ialah kita panjangkan rakaat pertama, pendekkan bacaan rakaat yang kedua. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, termasuk mazhab yang lain. Itu yang sunatnya. Jadi kalau ada orang yang kata kita panjangkan bacaan untuk rakaat pertama, panjangkan rakaat kedua dan pendek yang pertama, tak betul lah. Yang betulnya adalah bacaan surah dipanjangkan untuk rakaat pertama dan dipendekkan untuk rakaat yang kedua. Itu yang betulnya. Sebab tu imam-imam kita, saya tengok yang belajar tu faham, tapi yang tak belajar kena belajar lah. Contohnya bila dia jadi imam solat, dia sepatutnya panjangkan bacaan untuk rakaat pertama, surah yang panjang lah sikit. Contohnya kalau dia sembahyang isyak lah, katakan contohnya isyak, dia baca ke pertama surah, contohnya surah At-Tariq, surah Al-Buruj, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, sampai akhir, panjang surah tu. Untuk kedua mungkin dia boleh pilih surah yang pendek. Apa di surah pendek? Contohnya idza jaa nasrullah wal fath, contohnya, ataupun surah Alam Nashrah, pendek daripada pertama. Jadi ini di antara amalan yang disunatkan dalam bab solat, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Ini kita kena ambil sebagai peringatan jugalah. Sama ada kita jadi imam di rumah ke, dengan bersama anak-anak ke, apalagi oleh kita imam di surah di masjid. Ini antara kaedahnya. Jadi kalau ada yang kata kena panjang dekat kedua, pendek kat pertama, tak betul. Ini pernah berlaku menurut pandangan Imam Nawawi, dan itu satu benda tegah oleh agama, oleh Islam, oleh para alim ulama. Baik. Termasuklah juga disebut sini membaca surah terlalu cepat. Ini pun tak boleh, di antara benda yang ditegah. Baca surah dengan cepat. Kadang-kadang kecepatan itu menyebabkan makmum tak sempat nak habiskan Fatihah contohnya. Betullah imam bila diimamkan solat, dia kena ada ta'makninah dalam memimpin solat. Dia ada ruang peluang untuk makmum habiskan bacaan Fatihah yang wajib dibaca. Jadi imam pun kena memahami, jangan duk kira nak habis kat cepat sembahyang. Ini pun di antara benda yang ditegah. Baik. Saya kira dalam hal ini saya tak nak sentuh panjang detail, cukup sekadar itu. Kita lompat kepada yang seterusnya. Ini di antara masalah yang semasa kita yang agak kecil tapi kena ketahui. Baik. Permasalahan terpencil yang perlu diketahui. Permasalahan yang nampak kecil tapi kena faham. Terpencil bukanlah terpencil tak perlu tahu. Kena ada maklumat tentangnya. Apa dia di antaranya? Yang pertama, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, antaranya ialah apabila seorang itu membaca Al-Quran kemudian terasa ingin kentut. Ini masalah juga ni. Ya. Rasa ingin kentut. Dia baca Quran, dalam keadaan baca Quran tiba-tiba rasa nak kentut. Memang nak kentut lah. Maka hendaklah dia menghentikan bacaannya hingga selesai kentut. Ini antara adab yang nampak kecil tapi kita kena ada pengawalan tentang adab ini. Kena jagalah, dan maksud kena jaga. Tuan-tuan sekalian, jadi antara isu yang dibawakan dalam kitab ini Imam Nawawi ialah apabila seorang itu baca Quran. Dan kita baca Quran secara hakikatnya kita dan kadang kita bodoh. Apabila kita pegang mushaf, kita pegang mushaf Quran, tak ada depan saya, tak apa contoh kata ini mushaf Quran. Apabila kita pegang mushaf, kita kena ada wudu.
Jadi kalau kita rasa nak terkentut, dan nak kentut, kena berhenti bacaan Quran dan selesaikan kentut tersebut. Panjang mana kentut, Allah alam. Tak boleh kata apalah, ya. Taklah sampai 3 minit pun. Itu penyakit besar 3 minit tu. Dalam saat itulah, ya, selesaikan. Dan wuduk yang baru. Baik. Kalaulah kita baca Quran dalam keadaan kita tak pegang mushaf, tak ada pegang mushaf, mana kita dalam keadaan tidak, dalam keadaan berwuduk. Sekalipun kita tak dalam keadaan wuduk, kita baca Quran biasa, kita baca ikut hafalan ingatan kita, tak boleh wuduk. Ya, bukan pegang mushaf. Kita baca Quran dalam keadaan kita ingat beberapa ayat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, kita baca dan tak ada wuduk, tak ada masalah lah. Silakan. Kita nak kentut, jangan kita baca Quran sambil kita kentut. Hentikan baca segera dan saya kentut. Maksudnya di situ ialah kemuliaan. Itu kemuliaan sebenarnya. Walaupun kita tak berwuduk, apabila kita berwuduk, kita kena berwuduk kemudian lah. Baik. Ini semua merupakan di antara akhlak-akhlak yang kita kena jaga, kan ia merupakan akhlak kita sebagai menghormati Al-Quran, walaupun tidak kita pegang mushaf, kita baca sekalipun. Kita jangan iringkan amalan kentut tadi dengan sambil membaca. Sebab kita nak baca dalam keadaan yang suci lagi bersih. Suci zahirnya dan bersih pada batinnya. Suci pada zahir dengan maksud kita fizikal kita tak ada kekurangan. Yang kedua, fizikal hati kita pun dalam keadaan ada kekuatan iman. Itu yang dimaksudkan. Kita nak kena berhenti daripada bacaan sehingga selesai kentut. Jadi ini di antara isu, tuan-tuan. Kita rasa macam benda tu pun dibincang ulama. Menunjukkan bahawa para ulama kita mengambil cakna yang cukup tinggi tentang hubungan kita dengan Al-Quran, walaupun dalam apa situasi keadaan, ya. Kalau mushaf maksudnya Quran yang terjemahan, Quran yang Quran terjemahan bukan dikira mushaf. maksudnya boleh baca dalam Ya. Quran terjemahan bukan dikira mushaf. Itu adalah Quran mutarjamun, itu Quran terjemahan. Yang mushaf selama-lamanya ialah Quran yang tiada terjemahan. Totally Al-Quran daripada ayat pertama hingga akhir 6,320 ayat itu tanpa apa terjemahan, walaupun seinci, itu dinamakan sebagai mushaf. Mushaf. Jadi kalau terjemahan Quran boleh pegang bila-bila masa. Cuma pada ulama sebut demi penghormatan kepada Al-Quran kita pegang itu, walaupun dia sebagai Quran terjemahan, tapi tetap ada ayat Al-Quran. Ya. Sewajarnya kalau kita pegang Quran terjemahan, kita tak boleh nak sentuh. Tak sentuh. Kalau sentuh pun kita guna pakai mungkin pensel ke kita baca, ya, dengan apa-apa isyarat lah, mungkin pen, pensel kita guna, tapi tak wajar kita sentuh walaupun dia Quran terjemahan, sebab dia nas Al-Quran. Kalau nak sentuh juga, nak tunjuk ayat-ayat, kita kena ada wuduk. La yamassuhu illal mutahharun. Dalam tersebut tidak akan memegang ayat-ayat itu melainkan orang yang bersih. Bersih kata ulama mesti mutawaddi, mesti berwuduk. Jadi kita nak, katalah kita pegang Quran terjemahan, terjemah sebelah kiri, kanan, kita Quran tengah-tengah ayatnya, gunakan apa-apa perantara, contohnya pen ke apa saja yang kita ada, pensel, tak ada masalah lah. Ataupun kita ambil agak-agak apa ni, kertas yang keras contoh, tak ada masalah. Tapi tak boleh kita nak tunjuk. Haram ke? Ulama tak ada kata mengharamkan, tetapi sebagai takriman, sebagai memuliakan ayat-ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran, ayat itu Al-Quran, jadi ayatnya mesti dimuliakannya oleh orang yang mutawaddi, orang yang berwuduk. Itu caranya. Jadi lebih selamatlah, saya kira lebih selamat kita ni, tuan-tuan. Ini antara kaedah yang kita kena pakailah. Lebih selamat kita kalau kita usahakan semaksimal mungkin bila kita bersama Al-Quran, kita berwuduk. Sekalipun kita tidak pegang mushaf, kita pegang terjemahan kata puan tadi, atau kita baca secara fizikal tanpa tengok pun Quran, bahkan ingat, sekalipun begitu, kalau kita boleh ambil wuduk, itu lebih aula, lebih afdal. Usahakan. Saya rasalah, saya punya pandangan peribadi, tidak susah kita mengamalkan demikian. Yang penting adalah kesungguhan, kerajinan dan kemahuan kita. Ya, aku nak baca Quran.
Aku nak pegang Quran, nak bukan tak pegang pun nak baca, tapi aku baca ayat-ayat Allah. Dan bila aku baca ayat Allah, kita sebut beberapa kali di sini, saya ulang balik, kita sedang bercakap dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap sedang bicara dengan Tuhan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca tanpa tengok ayat pun sebab kita dah ingat. Tanpa pegang Quran pun. Tetapi anggaplah aku sedang bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Dia Maha mendengar, Maha melihat, maka aku sepatutnya bersih dalam keadaan yang paling bersih. Apa cara bersih kita? Ambil wuduk. Jadi kita nak kena orang kata apa, nak kena sentiasa usaha ke arah itulah. Saya minta maaf lah tuan-tuan ya. Benda macam ni kalau kita tak usaha secara konsisten tak akan berlaku. Macam kita sekarang ni. Simple je saya cakap tapi kenyataan. Macam kita sekarang ni. Berapa ramai kalangan tuan-tuan, puan-puan yang hadir ke surau, ke masjid. Mungkin dah selesai duha. Saya pun dah selesai di rumah pagi tadi duha, belum datang, dah selesai duha di rumah dah, 2 rakaat dah selesai. Tapi saya mengekalkan wuduk sampai sekarang. Usaha. Sebab sekarang ada wuduk. Kalau Quran Musab boleh pegang. Kita cuba mengekalkan. Dah batal wuduk, ambil wuduk yang baru. Mengekalkan wuduk walau dia kita semaksimal mungkin. Taklah maksud batal wuduk hari ini sekarang terus ke toilet ke tempat wuduk untuk ambil wuduk, tak semestinya, tapi mengekalkan dalam tempoh yang lama. Usahakanlah. Benda macam ni kalau kita tidak usaha gigih untuk melakukannya, kita tak rasa satu nikmat. Tapi kalau kita boleh usahakan ambil wuduk dan wuduk dalam apa situasi, memudahkan banyak perkara. Kita nak solat duha bila-bila masa pun mudah. Kita nak baca Quran bila waktu pun mudah. Saya rasa ini antara benda yang kita jangan pandang lekeh. Jangan pandang lekeh sebab kekuatan kita daripada kesungguhan kita. Itulah kata Al-Imam Al-Mawardi kata apa? Man jadda ala man ijtahada ala syai'in fahasal. Siapa yang usaha buat tu benda yang baik dalam apa dia buat, dia usaha, dia akan dapat. Siapa yang usaha, dia akan dapat. Usaha nak kekal wuduk. Hak tamat wuduk, habis wuduk batal, ambil yang baru. Bukan nak sembahyang, bukan baca Quran, tapi dia nak dalam keadaan dia wuduk bersih, kata puan. Ya, apalagi kalau kita nak baca Quran dan nak pegang mushaf ataupun tak pegang mushaf, kita nak baca Quran. Sebab kita sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara usaha yang kita kena lakukan. Dia puan-puan, dirahmati Allah sekalian. Kita diperingatkan Nabi SAW antara amalan yang paling mudah untuk hapuskan dosa ialah isbaghul wuduk. Maksudnya ialah wuduk sentiasa berada sama dengan kita. Batal wuduk, ambil wuduk yang baru. Dan bila kita basuh anggota wuduk daripada muka, tangan, kaki, apa yang kita dapat? Setiap air mengalir ke muka kita, terhapus satu dosa yang muka kita buat. Muka ni tuan-tuan, dosa mata lah, sebab mata kat muka. Setiap saat kita bersihkan tangan kita untuk wuduk, tangan kita ini akan digugurkan satu kesalahan dosa. Saat kita bersihkan kaki kita dalam wuduk, langkah-langkah yang kita buat tak elok dalam hidup ini akan digugur dengan sebab wuduk. Isbaghul wuduk namanya. Jadi ini satu rezeki sebenarnya. Satulah para ulama sebut mengekalkan wuduk walaupun tak nak salat, satu amalan yang mulia dalam agama. Orang tu dipanggil mutawaddi', sentiasa keadaan berwuduk. Wallahu alam. Jadi apa yang kita kena usahalah. Saya sendiri setakat yang termampu setakat hari ni lah, sentiasa cubalah nak keluar pada rumah ke, nak ke masjid, apatah lagi. Ya, hatta di masjid pun nak balik daripada masjid kalau dah selesai ceramah. Ini bukan cerita lebih, tidak tuan-tuan. Berkongsi ilmu yang kita boleh berkongsi. Hatta sekalipun nak balik pada masjid lepas ceramah, mungkin ke toilet, nak balik dah ni, tetap berwuduk. Tetap berwuduk. Yang tak makan masa sampai berapa minit, 10 saat baru selesai, 1 minit selesai.
Jadi apa masalah kita? Kita cuba mengekalkan. Jadi orang yang boleh mengekalkan wuduk banyak keuntungan. Pertama, dia seolah-olahnya sentiasa hilangkan dosa kecil daripada tangan, kaki dan wajah, muka di basuh wuduk. Tiap-tiap masa seolah. Yang keduanya lah, bila kita wuduk, kita berwuduk, kita sentiasa bersih fizikal kita. Secara fizikal bersih. Bersih dengan makna dalam keadaan suci daripada hadas. Jadi cantiklah. Jadi ini di antara panjang pula jawapan saya kepada soalan itu. So kadang-kadang panjang pun supaya kita faham baik. Jadi dia kata Nawawi, dia kata apa tentang kentut tadi, ya. Pertama, orang yang memang jenis suka kentut lah ni, ya. Maka kadang-kadang minta maaf kita angin kadang-kadang satu masa, puan, ya. Satu tahap usia kita ni, ya, satu tahap usia kita ni kadang-kadang kentut tak boleh nak dikawal dah, ya. Satu tahap usia. Faham, nampak senyum-senyum tu, faham dah tu, ya. Kerana yang senyum tu rasa-rasa boleh tahan kentut juga lah tu, ya. Usia kita, satu tahap usia dah masuk 50-an, 60-an, memang begitulah. Jadi kalau kita dapat jaga benda macam ni, bagus dari sudut untuk bersihkan diri tadi. Kita nak baca Quran supaya baca keadaan tidak tidak bacakan beradab lah maksudnya. Baik. Kemudian ia menyambung semula bacaan tadi, kata Imam Nawawi. Dah selesai kentut dan ambil wuduk yang baru, selesai. Ataupun kalau dia baca secara hafalan, dia tak nak wuduk pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia baca hafalan bukan mushaf. Kentut selesai, sambunglah. Tapi sepatutnya wuduklah kita. Kemudian dia menyambung semula bacaan tadi. Kalau ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud dan selainnya daripada Atha, dan ia merupakan satu adab yang baik. Ia adab semata-mata tapi adab yang baik. Kemudian yang kedua, kentut satu di antara amalan yang biasa berlaku. Manusia memang macam itulah sifatnya. Baik. Yang kedua, apabila dia menguap, mengantuk nak tidur, letih dan penat, menguap. Bila dia menguap, dia perlu menghentikan bacaannya sehingga selesai menguap. Kemudian meneruskan bacaan. Ini tengok tuan, adab ini dijaga oleh agama kita. Kita tengah baca Quran, baca ayat demi ayat, tiba-tiba syariat kata macam mana? Hentikan bacaan, stopkan bacaan, jangan duk baca tengah menguap. Contohnya, Yasin wal Quranil Qim innaka, nampak tak ada adab. Apa masalahnya? Bila rasa nak menguap, Yasin wal Quranil Hakim, nak menguap, selesaikan menguap, sambung. Itu satu. Yang keduanya, kata para ulama, dia bukan sekadar menguap, tapi dalam kita menguap, kita diminta untuk tutup dengan tangan kita. Falyumsik biyadihi. Itu ada hadis di bawahnya. Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi fa inna syaitan yadkhulu. Hadis daripada Imam Muslim, Nabi kata, bila kamu menguap, maka hendaklah kamu meletakkan tangan di bibir mulut kamu tersebut. Letakkan, bukan tutup, letakkan saja. Dah cukup dah, bukan tutup macam ni. Letakkan. Fal yumsik ini maknanya letakkan. Cukup. Begini ke penting, letakkan tangan di bibir kamu ketika menguap. Kata Nabi SAW, fa inna syaitan yadkhul, kerana syaitan mudah masuk ke dalam mulut orang yang sedang menguap. Kerana menguap ini, kata para ulama, dua maksud. Yang pertama, menguap adalah suatu tanda normalnya manusia. Batu orang tak pernah menguap ini tak normal. Menguap ini tanda normalnya manusia. Macam bersin juga. Bersin, menguap itu tanda normalnya manusia. Kalau orang tak menguap, dia tidak normal. Ada something dalam masalah penyakit seumpamanya. Yang pertama. Yang kedua ini, menguap adalah satu amalan yang syaitan cukup suka. Kenapa? Ini pandang ulama ni. Kerana menguap tanda orang tu dalam keadaan mengantuk. Apalagi menguap kita sedang buat ibadat. Sembahyang saja menguap. Baca Quran saja menguap. Duk berzikir tunggu nak sembahyang menguap. Masa makan tak menguap-menguap pun. Ya, masa berjalan tak menguap pun. Berjalan 2 jam, jogging 2 jam. Pusing kawasan taman, tak menguap. Tak ada tengah jogging. Tak ada. Tetapi bila sampai waktu baca Quran, berzikir, asyik menguap je.
bersandar kat tiang masjid, tiang surau. Sebab apa? Sekejap lagi imam nak naik je baca khutbah. 60 kali menguap. Ya, contohnya. Sebab syaitan paling suka untuk melihat orang tu menguap, sebab tandanya orang tu dalam keletihan dan nak tidur. Dia lebih suka syaitan tengok kita menguap ketika buat benda-benda baik. Baca Quran, menguap. Syaitan akan masuk, kata Nabi, melalui menguap. Sebab kata Nabi, falyumsik biyadih. Letakkan tangan kanan kamu, tangan kamu di kanan. Letak tangan kamu di mulut kamu, fiyadih. Di sini ada ulama yang sebut tentang adab. Tadi saya nak kaitkan sikit, kata Abu Bakar Jazairi, ketika menguap, tangan mana yang kita nak kena letakkan di mulut kita? Tangan ke kanan, bukan kiri. Walaupun kita mengiri kidal, sekalipun kidal kita menguap, kita letak tangan kanan, bukan kiri. Bukan kiri. Sebab apa? Kata para ulama, masuk kata Bakar Jazairi, kerana menganan itu adalah satu perkara yang baik, kerana kita menghalang daripada diganggu oleh syaitan. Dan syaitan tak suka benda yang menganan. Syaitan suka benda yang sifat mengiri. Makan dengan tangan kiri, buat apa mungkin, syaitan paling suka. Jadi bila kita menganan, kita menghalang syaitan, dan syaitan akan dapat hampiri orang-orang yang menganan. Menganan maksud guna tangan kanan lah ketika mana dia menguap. Jadi kata ulama, bukan mengiri, tapi kita guna tangan kanan. Baik, itu satu. Yang keduanya ialah, dalam hadis tersebut, bila kita, sebelum tadi, bila kita baca Quran, menguap, kena berhenti. Inilah yang disebutkan para ulama, dan kata Imam Mujahid, ia adalah satu perkara yang baik. Imam Mujahid siapa? Mujahid adalah seorang ulama daripada ilmu tafsir. Ilmu tafsir Imam Mujahid menyatakan ia perkara yang baik. Maksudnya amalan yang salah, yang diajar oleh Nabi, diamalkan oleh para ulama. Dan hadis yang kita bawa tadi daripada siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mengajar kita bila menguap kita kena letakkan tangan di mulut kita, di mulut kita lah, di bibir kita. Baik. Antara lagi, ini antara tambahan. Yang tu selesai. Ya, menguap, berhenti pada baca Quran, sambung kemudian. Ataupun masa yang sama kita letak tangan di mulut kita. Baik. Sambungannya, cuba tengok tuan-tuan dalam buku tuan-tuan tu, buku yang masing-masing ada tu, insya-Allah. Dalam keadaan yang sama, ya, disebutkan 2-3 ayat. Ini bukan isu menguap lagi ni, tapi sebagai peringatan. Ini amalan ni kalau kita boleh buat, baguslah. Jika tak buat, tak ada masalah. Cuma ulama kita ajar kita berdasarkan kepada dalil. Ya. Yang menguap selesai. Apabila baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia banyak benda tuan-tuan dalam kita dengan Al-Quran, banyak adab sebenarnya. Sebab itulah buku ini paling berharga ni kalau kita nak tengok daripada sudut perbincangan. Dia agak ilmiah lah juga, ya. Dia bukan satu benda yang kecil, benda besar, tapi cukup baik untuk kita tatapi beberapa perkara yang kita mungkin tak tahu. Contohnya sekarang ni, kita tengok daripada bicara kitab ini, kita baca Al-Quran. Contoh ayat surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Ini ayat surah At-Taubah ayat 30. Ayat ini tentang bagaimana dakwaan orang Yahudi, Uzair anak Allah. Orang Kristian pula kata Nabi Isa anak Tuhan. Ini semua pembohongan. Ini semua adalah pembohongan yang paling jahat sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengatakan Allah tu ada anak. Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Kristian pula kata Isa anak Allah. Ini satu pembohongan yang paling dahsyat. Sebab Allah tidak beranak dan tidak lipat anak sesiapa. Itu kenyataan. Jadi kata para ulama, kalau kita baca ayat ini, ayat kita baca, apa kita kena buat? Menurut ulama ialah kita kalau baca, rendahkan suara. Maksudnya ialah baca dengan keadaan rendahkan suara, jangan tinggi. Sebab ayat ini ayat tentang apa? Dakwaan palsu kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi untuk menghormati. Ini bukan sifat Allah. Allah tak ada anak. Jadi kita rendahkan suara. Sebab apa? Ayat ini bercakap tentang kejahatan orang Yahudi dan Kristian. Jadi bila sampai ayat ini, rendahkan suara. Bukanlah, berhenti terus.
Contohnya tengah-tengah baca ayat yang panjang, saya pun tak nak buka Quran dah sekarang ni, Quran pun depan saya tak ada. Ya, sampai ayat ni kita rendahkan. Kalau tengah-tengah baca tadi tinggi, sampai ayat ni kita baca apa? Wa qalatil yahudu Uzair. Rendahkan suara. Ini satu antara adab yang kita kena raikan. Tapi benda macam ni saya pun tak ada maklumat. Bila baca ni baru tahu. Rupa-rupanya itu pandangan daripada ulama-ulama kita yang menarik sebenarnya. Sebab ini penghormatan sebagai tanda kita sayang pada Allah atas dakwaan palsu ini. Tak boleh kita angkat suara. Seolah kita sokong dan setuju mereka. Termasuklah ayat yang lain. Surah Al-Ma'idah ayat 54, ayat 64. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam itu? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kata orang-orang Yahudi, Allah itu terbelenggu tangannya, iaitu Allah bakhil. Ini dakwaan palsu. Ini juga dakwaan yang batil. Mengatakan Allah itu bakhil. Jahat sungguh orang-orang Yahudi ini. Sampai kata Allah itu bakhil. Jadi bila kita baca ayat ini, pun sama, adab kita ialah rendahkan bacaan suaranya. Ini kalau kita boleh amalkan. Tetapi tak semua orang amalkanlah. Kalau kita dengar Quran ni kadang-kadang standard dia bacanya. Ayat tentang akhirat, syurga, neraka standard. Tapi kalau nak tengok kepada sudut kita menghormati Al-Quran, patut kita rendahkan bacaan bila sampai ayat yang macam. Sebab ayat ini ayat palsu. Palsu dengan makna bukan ayat palsu, ayat betul. Tapi dakwaan palsu kepada Allah, jahat kepada Allah. Katanya Allah tu bakhil. Mana boleh macam tu? Tak boleh kita terima. Itu tandanya jahat sangka kepada Allah SWT. Baik. Dan demikian dalam surah yang lain. Dirakamkan ini dalam surah Maryam ayat 88. Pun sama. Apa kata mereka? Allah rakam dalam surah Maryam. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata Allah itu ada anak. Macam ayat pertama tadi surah apa ni Taubah tadi, ayat dalam surah Maryam direkodkan Allah bagaimana dakwaan orang-orang Kristian mengatakan Allah ada anak. Kata mereka wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Allah telah miliki anak. Siapa yang disebutkan anak itu? Nabi Isa. Daripada Maryam, maka Maryam ibu, Allah tu adalah bapa dan Isa tu anak. La haula wala quwwata illa billah. Ini dakwaan yang zalim, jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca ini pun sama kata ulama, rendahkan volume bacaan kita. Baik tuan-tuan, kita secara moralnya lah tak terbuat ini sebab kita pun tak perasan. Salah ke Ustaz kalau tengah-tengah baca tu angkat suara qaliyatil yahudu Uzair? Tak salah. Ini bukan soal dosa pahala. Cuma bagi orang yang faham, dia menghormati dengan cara tadi. Habis kita orang tak faham, bacalah. Yang penting baca Quran tu. Baca Quran tu. Jangan berhenti baca Quran. Itu yang utama. Tapi kita faham, macam saya dah mengaji, perempuan dah mengaji cerita ni, alih kali jumpa ayat ni, kena rendah lah. Ingatlah. Apa ayat ni? Tadi surah Taubah ayat 30, Maidah ayat 24, termasuklah ayat surah Maryam 88. Itulah, ingatlah. Dan kita belajar, kita kena amalkanlah. Saya pun kena amalkan. Kita tak tahu, tak masalah apa. Tak timbul dosa ataupun pahala. Cerita tadi disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Juga seorang tokoh besar dalam bidang tafsir. Ibrahim An-Nakhai, jika ulama tabi'in. Ulama tabi'in iaitu ulama datang kemudian, dan mereka ini ulama-ulama yang memahami tentang selok belok tafsir Al-Quran dan kedudukan Al-Quran sebagai kitab yang paling utama dalam kehidupan manusia dan umat seluruhnya. Mereka ambil cakna hal ini. Baik, itu yang kedua. Jadi yang pertama, kentut berhenti. Nak berterus ke, itu serahlah. Ya. Dah baca Quran sejam, nak berhenti tak apa, tak masalah. Tapi kalau baca baru seminit, nak kentut berhenti terus, itu masalah lah tu. Sambunglah bacaannya, tak ada masalah. Kedua, menguap. Menguap tu, ingat. Saya perhati menguap ni pun satu hal, ramai orang kita menguap tu tanpa tu tutup. Dia tak tahu. Termasuklah bersin. Bersin. Al-atas namanya. Bersin. Adab bersin, sentuh sikit sebab ini kita dah masuk tajuk, kita semua sentuh belaka dah. Adab bersin ini, kita diminta untuk jawab orang yang bersin, yang ucap kalimah Alhamdulillah.
Tapi kita kadang-kadang orang bersin pun tak kata apa. Kita dengar pun tak kata apa sebab dia tak kata apa. Tapi sepatutnya amalan bersin itu disebut dengan apa katanya? Alhamdulillah. Dan yang dengar kena jawab. Apa jawapannya? Yarhamukumullah. Dan yang bersin tadi jawab balik, yahdina wa yusluh balakum. Sepatut macam tu. Saya bersin contohnya. Tak bersin lagi, tapi kalau bersin, nak buat bersin tak boleh. Ya. Bila saya bersin, saya kena sebut Alhamdulillah. Yang dengar sebelah kiri kanan saya kena jawab Yarhamukallah. Saya kena jawab balik Yahdina wa yuslihu balakum. Itu semua adab dalam agama. Tak buat, tak berdosa. Buat dapat pahala. Sebab dalam agama ini, menurut riwayatnya, kali pertama bersin tak ada masalah. Kedua bersin macam tu jawapannya, yarhamukallah. Kalau bersin kali ketiga, jawapannya apa? Syafakallah. Moga Allah sembuhkan. Sebab apa? Kata ulama, kalau bersin kali ketiga tu tanda ada penyakit. Ini adab. Subhanallah tuan-tuan, disebut dalam kitab adab dan akhlak dalam soal kehidupan sehari semasa kita. Bersin kali pertama, Alhamdulillah, orang jawab yarhamukallah. Kita jawab balik yahdina wa yusluh balakum. Maksud apa? Allah bagi kami hidayah, engkau pun dapat kebaikan sama, sehat. Kali kedua sama ucapan, Alhamdulillah yarhamkumullah, yahdina wa yusluh balakum. Tapi kalau hamba Allah bersih kali ketiga, kita yang dengar kena kata apa? Syafakallah. Moga Allah sembuhkan awak. Maka yang dengar tadi kena faham. Kena tahu bila kawan tu sebut syafakallah kata apa? Amin. Mudah-mudahan aku dapat kesembuhan. Sebab dalam kaedah macam tu, bersin yang ketiga tanda penyakit. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak nak penyakit, jangan bersin. Orang tak tahu kita berpenyakit. Tapi sekarang ni, musim sekarang ni, bersin antara benda yang kita paling takut. Sampai sekarang ni, kalau kita solat di masjid, di mana-mana surau, sebelah kita orang pakai mask, bersin, kita rasa macam tak selesa. Khusyuk hilang dah. Sebab dunia, bila ada isu COVID-19 ini, bersin dan batuk, sudah. Jadi kita tak berapa nak selesa, tak berapa nak rasa seronok. Itu cabaran kita juga. Jadi akhirnya, seolah bersin dan batuk berdosa pula dah. Jadi orang bersin macam berdosa. Sebab apa? Kerana bersin, maka orang sebelahnya pun tak berapa nak clear. Kena pula batuk tak henti-henti. Itu satu cabaran juga pada kita lah. Padahal daripada hukumnya, batuk tak ada dosa, bersin tak berdosa. Penyakit yang berdosanya. Tapi kadang-kadang dah sampai satu masa, kerana bersin batuk, orang dah tak selesa. Sebab tu saya rasa Tuan Sari pun sama. Walaupun kita dalam pakai mask sekalipun, bila kawan sebelah kita kelukuk batuk 2-3 kali, hilang khusyuk tu. Saya tahu tuan-tuan, saya lah, kurang iman saya ni. Ya? Puan-puan mungkin lagi tambah iman. Lagi orang batuk, khusyuk lagi semayang. Ya? Wallahualam. Ini tempoh sekarang ni. Sebab kita pun, ya, nak kena istighfar banyak-banyak lah pada Allah Azza wa Jalla, kerana ujian tu datang dalam keadaan kita pun tak boleh kata apalah. Baik. Seterusnya, yang keberapa tu? Yang ketiga. Ini tuan-tuan benda-benda yang simple ni. Tapi tak apa, kita rekodkan dalam ingatan kita benda-benda ini, benda yang kita kena tahu. Dan dirakamkan Imam Nawawi dalam kitab beliau. Yang ketiga. Ini antara benda yang kita kena tengok juga. Disebutkan oleh Ibn Abu Daud, meriwayatkan hadis dengan sanad yang lemah daripada Asy-Sya'bi. Kekuatan sanadnya tak kuat, tapi ada hadis macam tu, bahawa seorang bertanya kepadanya. Orang tanya kepada Asy-Sya'bi, kalau ada orang membaca, kita dalam keadaan dengar orang baca Quran. Apa ayatnya? Ayat ni lah dia. Ayat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat Quran ni. Al-Ahzab ayat 56 surah 33 ada ayat ni. Dan ayat ni biasa dibaca oleh khatib bagi jemaat. Khatib pegang tongkat atas mimbar, khutbah yang kedua dia baca ni. Allahumma innallaha wa malaikatahu sampai akhir, kemudian tambah dengan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat.
Baik. Isu sekarang ini ialah jika ada membaca kalimah ini, ayat ini, katalah contoh, saya ambil contohlah. Sahabat saya baca Al-Quran. Dia baca apa? Ayat ni lah. Baca ayat sampai ayat innallaha wa malaikatahu. Cik Mansur lah baca Quran. Sebut nama dia lah. Medina Studio contohnya. Ini promo lah sikit lah. Sebab dia buat live ya. Cik Mansur baca. Saya sebelah dia. Cik Mansur baca Quran, dia baca Quran. Dia baca Quran sampai kepada innallah tadi orang sampai kaki. Saya dengar, saya boleh tak kata Allahumma salli ala Muhammad. Sebab ayat ni bercakap apa ni? Malaikat dan Allah selawat atas Nabi. Wahai orang yang beriman, selawatlah atas dengan sebaik-baiknya. Maka di antara amalan yang ulama sebut boleh kita lakukan ialah kawan baca Quran pun, bukan dia selawat pun, dia baca Quran tapi ayat tentang selawat ini. Saya dengar sebelum kata Allahumma salli ala Muhammad sebagai satu penghormatan. Kan dalam ayat tersebut Allah dan malaikat selawat atas Nabi, wahai orang beriman, selawatlah sebanyak-banyak. Itu terjemahan tu ada tu. Tolong baca sendiri. Kata setengah ulamanya yang dengar boleh sebut Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi dia punya kekuatan hadis tak berapa nak kuat mana, tapi dia terima. Cuma tinggal lagi saya nak sebut sikit sebagai satu renungan. Benda macam ni tidaklah sesuatu kewajipan. Sebab biasa selawat ini kita hanya ungkap, kita jawab bila dia luar daripada bacaan Quran. Contohnya kita sebut Nabi kita Muhammad SAW insan paling hebat mulia. Kita dengar tu Allah SWT. Itu di luar solat biasa. Di luar baca Quran. Ketika baca Quran dia tak timbul. Tapi ada ulama kata dengar sekalipun macam ni ayat kita sebut. Saya berpandangan kalau itulah tanda kita nak hormati Nabi, silakanlah. Sebab Nabi ni kita perlu hormati baginda dalam apa situasi sekalipun. Nabi ni kita dengar orang sebut Muhammad saja sambung sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita dalam keadaan di rumah ni, kita dengar TV itu bukan depan kita. TV depan kita lah, bukan face to face dengan penceramah. Tapi bila penceramah diulang kalimah daripada siaran TV itu, Nabi Muhammad SAW, kita yang dengar menonton pun jawab. Walaupun tak berface to face dengan penceramah. Kita dalam keadaan bergerak pada kenderaan, dengar ceramah daripada radio, kita tak bertemu dengan penceramah pun, tapi dengar suara disebut nama Nabi Muhammad, kita jawab Allah. Itu satu penghormatan. Berkata Al-Imam As-Suyuti, Nabi Muhammad ini perlu diraikan kemuliaannya di setiap masa waktu. Sekalipun kita mendengar nama Nabi disebut sekalipun, nama Nabi sebut. Ada orang kadang-kadang ini cerita, dia sebut nama Nabi, dia tak kata SAW. Kita dengar, kita jawab dengan nama sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Cik Mansur, dia sebut Nabi Muhammad insan yang paling hebat. Contohnya, saya dengar, sebut nama apa tadi? Nabi Muhammad. Kalau tak sebut, sallallahu alaihi, saya kena sebut. Jawablah dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak. Lebih berakhlak lagi, yang sebut tadi, disebut Nabi Muhammad, lengkap SAW, yang dengar pun ucap. Itu lebih lengkap. Contohnya, Cik Mansur sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan cukup istimewa. Contohnya, dia sebut nama Nabi, dia sebut nama Tuhan Tuhan SAW. Saya dengar, saya ungkap balik sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih lengkap namanya. Jadi ini semua penghormatan. Sehingga satu riwayat daripada Al-Imam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami yang berada Nabi malam siang, ta'ayyashna marsul kami dengan Nabi malam siang, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila kami bertemu Nabi SAW, kami ucap kalimah selawat sallallahu ala Muhammad. Pada depan Nabi itu, Nabi depan, kalau nak kira tak payah dah. Tak payah, tapi kata Anas bin Malik, kami sebut kalimah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa penghormatan itu tinggi kepada Nabi SAW. Dan saya nak ingatkan diri saya, tuan-tuan, memang salah satu di antara senjata paling ampuh dalam kita nak membina nilai keimanan, ketakwaan pada Allah, dengan kita banyakkan selawat salam atas Nabi SAW. Di mana hujahnya sampai begitu sekali selawat salam? Hujahnya ayat ni sebenarnya. Ayat surah Al-Ahzab ni lah. 55, sebab Allah kata, Allah kata apa? Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat atas Nabi. Maknanya Allah sendiri sebagai Tuhan yang Maha Agung berkuasa pun meraihkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya yang paling dicintainya oleh Allah sendiri dengan selawat salam, apalagi malaikat pun sama. Jadi kalaulah begitu Nabi kedudukan, kita ni lebih utama kena selawat sebanyak atas Nabi sallam baik malam siang. Ini antara akhlak kita baik. Kemudiannya selesai. Jadi kalau kita dengar ucapan tadi, ayat tadi, boleh sambung Allah sallam. Cuma tadilah kalau orang tu dia tak faham, dia baca Quran faham tak apa. Kalau Cik Mansur dia baca Quran, ayat tadi dia faham. Saya sebut selawat, dia relax lah sebab dia faham. Tapi kalau dia tak faham, dia baca ayat tu, saya selawat, dia kata apa? Ustaz, apa pasal? Saya tak selawat pun. Sebab Cik Mansur tak faham. Tapi Cik Mansur dia faham, relax lah. Sebab apa? Dia tahu bacaan ayat ini, maka selawat Nabi itu satu benda yang sesuai sangat-sangat dengan bacaan ayat tadi. Sebab dia faham. Tapi kalau orang tak faham, dia akan tanya, selawat kata Nabi, kenapa? Mana pula saya selawat? Sedangkan dalam Quran itu ada selawat. Jadi kena fahamlah. Kalau tak faham, payahlah. Yang faham selesai. Baik. Terakhir, sikit lagi. Yang keempat, yang terakhir ni. Sebelum kita tutup, untuk tengok yang lain pula insyaAllah akan datang. Hari ini tak banyak ceritanya. Tapi ini amalan yang nampak ringkas tapi penuh dengan ilmu. Banyak dapat pada hari ini. InsyaAllah. Yang keempat, disunatkan baginya, kitalah menyebut ucapan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi dengan beberapa perkara. Contoh yang pertama ialah siapa yang baca wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin sampai pada ayat mana? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Orang Melayu kita saya ingat lama dah. Guru-guru saya masa mengaji Quran dulu ajar kepada kami bila sampai ayat alaisallahu bi ahkamil hakim baca apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Biasa tak? Biasa kan? Tok kita yang baca kita Quran satu masa dulu. Saya ingat lagi tu. Masa dulu kecil-kecil dulu belajar Quran dengan guru, biasa ayat tu dia minta baca ramai-ramai. Ayat ni lah. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Maka dalam solat pun tak baca kuat pun secara perlahan. Baik. Dalam hadis Nabi sebut begitu. Ada disebutkan dalam hadis daripada Abu Hurairah bahawa siapa yang baca Quran surah At-Tin iaitu Wattin wa Zaitun, ayat penghujungnya apa dia? Iaitulah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita yang dengar bacaan itu atau kita yang baca Quran kena baca ayat ini. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita yang dengar orang baca atau kita yang baca Quran tadi, sebutlah ungkapan ini, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik, satu. Yang keduanya ialah kenapa diucapkan bacaan itu? Dia ada kaitan di situ sebab bila Allah sebut di penghujung ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tuan-tuan tahu makna apa tu? Apa maknanya? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah Tuhan yang paling adil dalam ketentuan hukumnya? Itu maksud ayat. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, maksud apakah kamu tak tahu ya manusia? Allah paling adil dalam ketentuan hukum hakamnya. Maka bila Allah sebut macam tu, jawapannya apa? Bala, bahkan wa ana ala dzalika minasyahidin, aku bersaksi benar Allah itu Maha adil dalam hukum hakam. Jadi seolah kita menegakkan lagi kebenaran Quran, Allah sebut dia adil, Maha adil dalam hukum hakam, kita berkata, ya benar. Aku bersaksi benar apa yang Tuhan sebut, dia adalah Tuhan yang Maha adil. Baik. Ini antara yang diajar dalam hadis. Baik. Oh saya ustaz selama ni duk baca surah At-Tin dengan baca tak sebut ayat, tak ada masalah. Sekarang kita dah baca. Sekarang kita tahu kan? Hafalah lepas pada ni. Kita dengar orang baca Quran surah At-Tin penghujungnya sebutlah wala wa ana ala zalika minasyahidin. Atau kita baca sendiri. Kita baca surah At-Tin pagi ke subuh tengah hari sampai ayat penghujung alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita amalkan. Tak baca tak ada masalah. Ini bukan soal dosa ataupun pahala. Buat dapat pahala. Tak baca tak ada masalah. Baik.
Demikian juga lagi satu ayat yang lain, dia 2-3 ayat ni, ialah bacaan daripada surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah, surah Al-Qiyamah. Dalam Quran surah Al-Qiyamah, bila sampai kepada ayat yang berbunyi alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ini ayat terakhir ni. Surah Al-Qiyamah dia ada berapa ayat? Dalam 40 40 ayat lebih kurang. Surah ayat pendek ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah sampai ke akhir. Ayat terakhir ialah alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ada bacaan yang kita kena baca sepatutnya. Apa dia? Bala wa ana ashhad. Pendek ya. Bala wa ana ashhad. Bahkan aku bersaksi. Sebab ayat itu makna apa? Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Hei manusia, kamu tak tahu ke Allah berkuasa boleh menghidupkan, mematikan. Nampak tak? Allah sebut dia berkuasa penuh boleh menghidupkan, mematikan. Kita jawab, bala wa ana ashhad. Ya benar, aku bersaksi memang Allah boleh menghidupkan, boleh matikan dengan kuasanya. Jadi ini amanah, ini suatu amalan. Buat bagus, tak buat tak ada masalah. Buat boleh pahala, tak buat tak ada apalah, tapi tak berdosa. Tapi boleh kita lakukan, dah kita faham. Bala wa ana ashhad. Maka untuk hari ini hafallah, tak panjang mana pun. Bala wa ana ashhad. Bala wa ashhad. Ulang 10 kali, insya-Allah sampai rumah ingat. Kecuali tengok-tengok selipar hilang, hilang terus. Itu hilang lah. Hilang selipar, hilanglah ingatannya. Baik. Kemudian ayat yang lain kita baca, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ini dalam surah Al-Mursalat ayat 50. Ada ayatnya. Ayat ini diulang acak kali ni. Iaitu ayat berbunyi fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kita diminta baca. Apa dia? Amantu billah. Amantu billah. Boleh hafal. Boleh amalkan. Tak ingat juga tak apa macam mana. Tak berdosa. Boleh kita amalkan. Baik. Satu lagi, daripada Ibn Abbas menyatakan daripada Musa al-Asy'ari bahawa bila sahabat baca ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Ini surah apa ni? Surah Al-A'la lah. Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada sampai akhir. Bila baca ayat daripada Sabbihisma rabbikal a'la itu ada bacaannya, jawapannya. Apa dia? Subhana rabbiyal a'la. Jadi ada rupa-rupanya. Saya pun tak tahu sebelum ni. Jadi bila saya balik bacaan daripada kitab ini, Allahu Akbar. Benda simple je, tapi kita tak ada maklumat, tak tahu. Ada ayat yang kita kena baca. Bukan wajib lah ni. Bukan wajib. Boleh dibaca. Bila kita dengar bacaan ayat, kita baca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, kita sambung sikit. Bukanlah bacaan dengan suara tinggi, tapi dalam perkataan yang mudah saja, Subhana rabbiyal a'la. Sebab ayat ini bermaksud apa ni? Ketinggian Tuhan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sebutlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-a'la tinggi. Jawapannya, Subhana rabbiyal a'la. Baik. Kemudian ada riwayat kata, Umar kata, berapa kali baca? 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Tuan-tuan, puan-puan, kemudian dalam surah yang lain pun ada surah yang lain. Saya rasa tak sentuh dah. Cukuplah sekadar itu. Jadi kita pada pagi ini simple sangat tajuk, tetapi tajuk ini tajuk yang kita boleh angkat untuk kita amalkan. Menguap. Berhentilah daripada bacaan, menguap, selesai menguap. Menguap 3 minit, 3 minit lah menguap. Ya, tapi 3 minit menguap, tidurlah, kena tidurlah. Dan dah mengantuk lah tu ya. Mengantuk, mengantuk. Rasa nak kentut, selesaikan. Termasuklah tadi kalau menguap, tutuplah mulut. Termasuklah juga baca ayat tadi, kalau kita amalkan terbaiklah. Jadi mudah-mudahan pada pagi ni apa yang kita bincang nampak benda yang macam baru sebenarnya. Setengah kita mungkin baru, adalah manfaat di sebalik apa kita bincang ini. InsyaAllah kita bertemu lagi akan datang untuk terus melihat kepada apa yang tertera dalam kitab kita ini. Agak akademik lah sikit. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afwa wal afiyata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.